Assalamualaikum Asyurajana. Apa khabar semua? Sebentar lagi saya akan bersiaran SKKB. Sekarang ini telah pun menentukan masanya pada pukul 4 petang. Jom ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib menerusi sekeping kuih kongsi bersama Ustaz Ya. Yang mana tajuk hari ini kita nak bawa ujian itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala rindu hamba-Nya. Betul Ustaz? Betul. Sangat menarik tajuk hari ini yang akan kita bawakan dan kita kupaskan InsyaAllah bersama dengan pendengar setia Melaka FM. betul. Baik Ustaz Ya. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada warung Nasi Ayam Pulau Kelapa, Pak Ahmad, Dak Syukur dan juga Chef Khairul atas kesudian untuk memberikan kuih muih tradisional dapat kita makan bersama pada petang ini Ustaz kalau nak tahu waktu operasinya pada pukul 6.30 pagi hingga 6 petang setiap hari Isnin hingga hari Sabtu dengan pelbagai kuih muih tradisional dan juga pelbagai masakan disediakan untuk pengunjung yang datang. Baik Ustaz, kita beralih kepada tajuk kita hari ini. Ujian itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala rindu hamba-Nya. Mungkin Ustaz dapat kupaskan bersama dengan pendengar setia Radio Malaysia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar DJ Azizi? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita nak angkat satu tajuk yang Zizi Aziz sebentar tadi beritahu. Betul. Agak menarik tajuknya, Saya. iaitu ujian itu tanda Allah SWT rindu hamba-Nya. Saya nak angkat satu ayat Silakan Ustaz. daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Daripada ayat ini dapatlah kita membuat satu kesimpulan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ujian kepada hamba-Nya berdasarkan kemampuan kita untuk menanggungnya. Yang itu yang disebut sebagai tajuk kita, iaitu ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah tanda rindu Allah Subhanahu. Kenapa Allah rindu? Kerana Allah hendakkan kita senantiasa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepadanya. Itu sebab ujian yang kita terima hari ini berbeza-beza. Tak ada orang yang mempunyai ujian yang sama. Itu sebab dalam bahasa Inggeris disebut you never know how strong you are until you being strong is the only choice you have. Maknanya kita tak ada pilihan lain. Nakkan tahu kita ini kuat atau tak kuat dengan ujian yang Allah SWT beri. Baik. Itu sebab kata orang alim, apa pun yang berlaku kepada kita, kita tarik nafas. Ustaz. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Sedalam mungkin. Baik. Itu sebab SKKB ingin nak berkongsi kepada pendengar yang ada mendengar ketika ini satu rahsia yang sangat besar. Ketahuilah, apa yang kita fikir adalah apa yang kita doa. Makanya kalaulah kamu fikir atau kita fikir yang tak mampu, selamanya kamu tidak mampu. Selamanya kita tak mampu. Betul. Tapi kalau sebaliknya kita fikir kita mampu lakukan, insya-Allah bantuan nusrah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berada bersama hamba-Nya. Itu sebab dalam hadis qudsi disebut, aku adalah apa yang hamba-Ku sangkakan. Mana kita nak sangka baik dengan Allah SWT. Allah nak tarbiyah kita dalam ujian tu. Allah nak tarbiyah kita supaya kita ada rasa kepercayaan, kebergantungan kita dengan Allah SWT. Sebab itu penting untuk kita bersangka baik kepada Allah dan diri kita sendiri. Kita tidak semuanya mampu melakukan. Walaupun kita ada tangan, walaupun kita ada kaki, kita ada telinga, kita ada semuanya ini. Semuanya ini bukan milik kita.
Semuanya ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya. Apa kata lagu yang saya dengar baru-baru ni, saya dengar apa? Siapa beri rezeki Allah. Betul? Siapa beri nikmat Allah. Siapa beri hidup Allah. Yang cantik di hujung ayat tu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya semua yang berlaku ini ada signifikannya, ada ganjaran yang Allah SWT nak beri. Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh yang mudah. Baik. Kereta di pasaran, Baik. macam-macam diuji. Kereta ni diuji di atas jalan, brek dan sebagainya. Semua ni diuji. Itu bau kereta. Bagaimana? Apatah lagi kita sebagai manusia yang Allah SWT ciptakan. Tentunya Allah akan uji kita berdasarkan apa yang kita faham. Itu sebab diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis kursi, pergilah pada hamba-Ku lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, kerana aku ingin mendengar rintihannya. Sebab di awal saya sebut tadi, Allah SWT datangkan ujian itu kepada kita, itu adalah tanda Allah sayang. Itu tandanya Allah rindu, sebab Allah nak dengar permohonan daripada hamba-Nya. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, kita berehat dulu Ustaz. Imam muda, ujian hidup menghiburkan anda mesti sekeping kuih kongsi bersama di Melaka FM. Anda masih bersama kami di Melaka FM mendengarkan tajuk ujian itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala rindu hamba-Nya, yang mana Ustaz di awal telah pun berkongsi mengenai ujian tanda Allah kepada hamba-Nya, dan juga kita nak tahu hikmah hadis sebalik ujian tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menyusuk, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan daripada hadis di atas, ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dapat kita bahawa setiap orang melalui proses ujian yang berbeza-beza ke atasnya. Untuk apa? Untuk diuji betapa besarnya, betapa kuatnya, betapa tahannya keimanan seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan satu ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Lalu Rasulullah SAW menyifatkan bahawa ujian yang diberikan kepada kaum manusia, setiap manusia, itu adalah tanda kecintaan Allah yang paling hakiki, yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba, sebagai menandakan besar juga pahala yang bakal diperolehinya. Sebagaimana hadis yang didatangkan dari Anas bin Malik menyatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran itu dinilai pada besarnya dugaan yang menimpa, dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum, maka akan mereka diberikan dugaan. Oleh sebab itu, barang siapa yang reda dengan ujian yang menimpa, dia akan memperolehi keredaan Allah, dan barang siapa yang tidak, maka padanya kemukaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Albani. Jelaslah bahawa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia menguji tahap keimanan untuk kita menerima dan kita reda. Sebab dalam bab ini ditafsirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyad Al-Salihin, dalam bab sabar. Baginya sesungguhnya Allah SWT sedang menguji mereka-mereka ini betapa besarkah kesabaran dengan dugaan yang dia terima, serta mihnah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Begitu juga para Nabi yang diuji dengan berbagai-bagai ujian, terus saja bersabar, ikhtiar, tawakal dan berdoa. Semoga Allah SWT menggantikan setiap ujian itu dengan suatu kebaikan, keredaan Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan apa saja yang kita hajatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, rehat dulu Ustaz. Lagu daripada Intim
Insan Taqwa menghiburkan anda di Radio Malaysia Melaka FM menerusi sekeping kuih kongsi bersama. Baik, kita masih lagi bersama di Radio Malaysia Melaka FM menerusi sekeping kuih kongsi bersama dengan tajuknya ujian itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala rindu hamba-Nya. Dan anda boleh ikuti rakaman semula menerusi YouTube Ashura Channel. Hanya perlu subscribe, like, share dan juga komen. Akan kami siarkan kembali program hari ini untuk anda ikuti di Ashura Channel, YouTube Ashura Channel. Baik, untuk pengetahuan anda juga, Majlis Khatam Al-Quran semasa COVID-19 akan berlangsung bersama dengan penceramah kita, iaitu Yang Berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib, iaitu pada 26 hari bulan Julai, Ahad 9 pagi di Masjid Asyakirin Bacang, Melaka. Dianjurkan oleh Persatuan Kebajikan Wanita Melayu Batu Belendang Melaka Permata dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haji Muhammad Haji Muhammad Ali Dewan Negara pada hari berkenaan. Jadi kepada muslimin dan juga muslimah di Negara Alir untuk sama-sama menyaksikan Majlis Khatam Al-Quran. Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung. Kesimpulan daripada tajuk yang kita kupaskan itu iaitu ujian itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala rindu apa. Silakan Ustaz. Saya ambil satu ayat, Innallaha ma'as sabirin. Selalu kita dengar orang sebut Innallaha ma'as sabirin. Maka bersabarlah dalam setiap apa saja dugaan ujian yang didatangkan oleh manusia kepada kita, tentunya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bersangka yang lain daripada itu, sebab para nabi, insan yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, 124,000 para nabi, semua mereka ini juga diuji dengan berbagai-bagai keadaan. Itu sebab dalam banyak hadis disebut dan banyak ayat disebut, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 166 dan 157. Kemudian datang lagi ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innahu lakabirah ila 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Melalui ayat-ayat yang dibacakan tadi, maka wajarlah sebagai satu tuntutan kepada kita orang Islam untuk kita senantiasa bersabar, dan jangan sekali-kali kita lupa dalam sabar kita reda, dalam sabar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap musibah, setiap ujian pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri tidak tahu. Contoh, ada satu cerita, seorang peniaga ni, dia berjalan, dia setiap kali dia pergi berniaga, dia akan naik sebuah kenderaan bersama rakan-rakan yang lain. Pada hari itu selalunya dia berniaga memang semuanya habis. Tapi pada hari yang dia nak berniaga itu, barang dia terjatuh. Jadi tak dapatlah dia berniaga. Dia rasa satu kesesalan. Dia rasa satu kesesalan. Kenapa jadi macam ni? Dia menyalahkan dirinya sendiri. Seolah-olah macam dia tidak dapat menerima. Akhirnya dalam masa yang sama dia menerima satu kabaran daripada rakan-rakan dia yang lain. Mereka-mereka yang naik van yang bersama dengan dia untuk pergi berniaga, semuanya terlibat dengan kemalangan dan meninggal dunia. Itu sebab saya cakap tadi, setiap apa ujian yang Allah SWT berikan kepada kita, kita sendiri pun tak tahu. Dan Allah SWT lebih sayang hamba-Nya. Akhirnya dia hanyalah satu-satunya manusia yang terselamat. Kalau tak, dia pun juga akan meninggal. Disebabkan peristiwa yang berlaku. Makanan, barang dagangan dia tu jatuh dan akhirnya tak dapat dia berniaga. Itu sebab kita sebagai seorang hamba Allah, kita hendaklah senantiasa meletakkan rasa kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan percaya setiap ujian itu pasti akan ada
janji yang lain yang Allah SWT nak gantikan kepada kita. Saya. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa untuk sama ikuti rakaman semula ataupun siaran semula di YouTube Ashura Channel. Anda hanya perlu subscribe, like, share dan juga komen mengenai tajuk yang kita bawakan. Selepas ni rakan setugas DJ ataupun penyampai berita Siti Robiah Abu Siran akan bersama dengan anda untuk ikuti perkembangan berita Melaka FM. Dan untuk mengetahui muslimin dan juga muslimah, waktu azan asar pagi negeri Melaka 4.43 petang nanti. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi waktu yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.